Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Mengerti Cinta hari ini, kita akan teruskan dengan bahagian yang ketiga bagi matematik pengguna pengurusan kewangan. Jadi untuk bab yang ke-10 ni, kita akan lihat bahagian ketiga yang mana kita akan fokuskan kepada aliran tunai kewangan. Jadi jom kita lihat satu persatu. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Yang pertama, kita nak menghitung aliran tunai bulanan individu. Okey, yang kedua, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan aliran tunai kewangan. So, kita akan lihat satu persatu. Baik, sebelum itu saya imbas kembali seperti yang kita dah terangkan di siri yang kedua, bahagian kedua. Aliran tunai ni terdiri kepada dua, iaitu aliran tunai positif dan juga aliran tunai negatif. Suatu jumlah pendapatan yang melebihi jumlah perbelanjaan itu dinamakan sebagai aliran tunai positif. Manakala kalau jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan, itu menunjukkan aliran tunai negatif. So, macam mana nak kira aliran tunai? Iaitu jumlah pendapatan ditolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Okey, jom kita lihat contoh yang pertama. Okey, bagaimana nak menentukan aliran tunai bulanan bagi individu Encik Hu. So, di situ diberi maklumat tambahan. Kita perlu menjelaskan jawapan kita tu, okey. So, selain pada mengira aliran tunai, jadi kita kena juga jelaskan jawapan. Jadi cara dia, first kali kita tahu kalau aliran tunai ni adalah jumlah pendapatan, ditolakkan dengan jumlah perbelanjaan. So kita dah tahu jumlah pendapatan daripada dua, iaitu pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Manakala jumlah belanja ada belanja tetap dan juga belanja tidak tetap. Okey, jadi kalau diikutkan jadual yang dah disediakan tu, dia dah sediakan siap-siap, pendapatan aktif tu berapa, pendapatan pasif berapa, perbelanjaan tetap tu berapa dan juga perbelanjaan tetap berapa. Okey. Jadi just kita terus masukkan. Jadi jumlah pendapatan adalah pendapatan aktif tadi 5,000 tambahkan dengan pendapatan pasif 1,500. Dan tolakkan jumlah belanja. So belanja tetap kat situ ditulis 2,500, manakala belanja tidak tetap adalah 500. Jadi kita jumlahkan pendapatan dahulu iaitu 6,500, tolakkan dengan jumlah belanja iaitu 3,000. Jadi kita akan dapat aliran tunai kat situ memberi bakinya ialah 3,500. So daripada situ kita nampak aliran tunai itu adalah positif kan. So aliran tunai positif dan juga baik. Kerana terdapat lebihan pendapatan sebanyak 3,500. So bila kita dah buat aliran tunai, iaitu bila kita tambahkan pendapatan dan ditolakkan dengan semua perbelanjaan, bila dapat hasilnya positif, itu menunjukkan aliran tunai kita adalah positif dan juga baik. Okey. So kita lihat contoh yang kedua. Hitung aliran tunai bagi Encik Ray dan jelaskan jawapan anda. So, kita tahu aliran tunai adalah jumlah pendapatan ditolakkan dengan jumlah belanja. Jadi, pendapatan diberi di situ, pendapatan aktif 4,200. Pendapatan pasif dia adalah kosong, 4,200 tambah kosong, kita akan dapat jumlah pendapatan adalah 4,200. Kemudian, jumlah belanja ada belanja tetap 2,900 tambah dengan belanja tidak tetap, kat situ adalah 2,000. Jadi, total jumlah belanja sahaja adalah 4,900. Jadi untuk dapatkan aliran tunai, kita tolak dengan jumlah pendapatan dengan jumlah belanja. So 4,200 tolakkan dengan 4,900, kita akan dapat dekat situ negatif 700. So itu dah menunjukkan sesuatu yang tidak baik sebab ada tanda negatif kat depan tu. Jadi aliran tunai Encik Ray adalah negatif dan tidak baik kerana terdapat lebihan apa? Lebihan belanja dah kan sebab dah jadi negatif. Sebanyak 700. So itu cara kita nak jelaskan jawapan selain daripada kita kena bagi ataupun nyatakan aliran tunai kewangan. So jelas kat situ. Satu tadi contoh yang pertama kita dapat lihat aliran tunai itu adalah positif dan contoh yang kedua ni aliran tunai yang negatif. Okey, jom kita lihat subtopik yang kedua untuk hari ini, bagaimana nak buat penyelesaian masalah yang melibatkan aliran tunai. Jadi kalau tengok contoh kat situ, contoh yang ketiga tu saya ambil. Okey, yang mana Haida menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000. So kali ni soalan dia tak bagi jadual kan. So dia bagi situasi terus. Okey, kita highlightkanlah pendapatan aktif dia adalah 3,000. Beliau juga melakukan kerja sambilan dengan bayaran sebanyak 500. Itu menunjukkan pendapatan pasif kan, sambilan 500 sebulan. Perbelanjaan tetap Haida ialah 2,000 dan belanja tidak tetap dia adalah 1,000.
Okey. So pada bulan ini belanja tidak tetap beliau telah meningkat. Jadi ada penambahan kat situ sebanyak 60%. Hitung aliran tunai bulanan bagi Haida. Jadi basically kita tahu aliran tunai adalah jumlah pendapatan ditolakkan dengan jumlah belanja. Jadi kita kira satu-satulah jumlah pendapatan. Yang ni saya divide dua sebagai kedua. Jumlah pendapatan aktif 3,000 tambahkan dengan pendapatan pasif iaitu kerja sambilan tadi kan 500. So jumlah pendapatan Haida adalah 3,500. Okay, sekarang kita kira pula jumlah perbelanjaan atau jumlah belanja. So belanja tetap ditulis kat situ 2,000 dan belanja tidak tetap adalah 1,000. Manakala ada belanja tambahan pula kat situ telah meningkat sebanyak 60%. Jadi kita kena tambah lagi kolom peningkatan belanja kat situ iaitu 60% daripada 1,000 sebab daripada belanja tidak tetap kan. So bila kita kira-kirakan jumlah kita untuk belanja adalah 3,600. Jadi kita back balik pada rumus asal, aliran tunai adalah pendapatan ditolakkan dengan jumlah belanja iaitu 3,500 tolakkan dengan 3,600. So kita dapat kat situ negatif 100. So, tanda negatif kat situ menunjukkan aliran tunai ini adalah negatif dan kurang baik. Tidak baiklah. Kerana apa? Kerana terdapat lebihan belanja. So bila lebihan belanja dia akan jadi negatif. Kalau lebihan pendapatan baru dia akan jadi positif. Jadi cukup 3 contoh yang mana 2 tadi melibatkan aliran tunai positif, aliran tunai negatif dan penyelesaian masalah melibatkan aliran tunai. Jadi pastinya itu saja untuk part yang ketiga. So kita jumpa lagi dalam bahagian keempat dalam kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.